Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang menonton. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah, syukur. Semoga semuanya baik-baik sahaja ya. Untuk video ini, saya Muhammad Syahizan bin Osman, pelajar ijazah sarjana muda Fakulti Pendidikan Muzik UiTM Shah Alam, dikenali sebagai Syahid, akan membincangkan dan berkongsi dengan anda semua berkaitan topik isu semasa yang akan memfokuskan topik mengatasi kebimbangan semasa pandemik COVID-19 dengan pendekatan teori REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy. Berdasarkan artikel daripada Nur Hazira Mustafa, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur, beliau telah mengumpulkan kajian-kajian yang berkaitan di mana saya akan kongsikan kepada anda selepas ini. Sebelum itu, mari kita imbas semula peristiwa yang telah berlaku di mana novel coronavirus, bukan novel cinta, bukan novel fiksi ke apa, ini adalah virus COVID-19. Virus ini mula dikesan di Wuhan, iaitu di wilayah Hubei, China pada Disember 2019, di mana akhirnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, mengisytiharkan global pandemik yang mengancam kesihatan orang ramai dari sudut fizikal dan juga psikologi. Jadi, ini menjadi stresor atau faktor kerana memberi kesan kepada kehidupan manusia dalam pelbagai aspek, iaitu ekonomi, aktiviti sosial, kesihatan, pendidikan, politik dan budaya. Malahan vaksin yang sedang dihasilkan masih lagi di tahap ujian. Ekoran ini timbullah peningkatan isu-isu kesihatan mental dan gangguan psikologi seperti kebimbangan dan cemas. Seluruh dunia menyaksikan ribuan jumlah angka yang terkorban setiap hari. Rutin sosial juga yang mula berubah. Aktiviti sosial yang terganggu contohnya majlis keramaian, ibadah. Malah yang lebih kritikalnya, sumber pendapatan terjejas kerana tak dapat jalankan aktiviti perniagaan. Contohnya nak jual goreng pisang, nak jual nasi lemak ketika musim PKP dahulu. Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah dilonggarkan. Mari kita lihat apa itu kebimbangan. Maksudnya adalah sejenis kecelaruan kesihatan mental yang boleh dipicu atau dibuat oleh stres. Stres dan kebimbangan mempunyai simptom yang hampir sama dan agak sukar untuk dikesan perbezaan antara kedua-duanya. Menurut Bu Heji dalam kajiannya, simptom-simptom ni merupakan yang dapat dilihat lebih mudah: sukar untuk tidur malam, keletihan, bimbang yang berlebihan, kurang tumpuan, kerengsaan tering samping, simptom fizikal lain seperti kadar denyut jantung yang laju, ketegangan otot dan sakit kepala. Mari kita lihat dan kenali jenis-jenis simptom. Kebimbangan yang pertama, kognitif. Ini bermaksud konsentrasi yang lemah, masalah ingatan, rasa tidak boleh dibantu, feel helpless. Kedua, emosi. Perasaan rasa takut, gerun, terseksa, cepat marah. Yang ketiga, somatik. Somatik ini meliputi insomnia, sakit badan, hilang selera makan, nafsu seks pun berkurang. Keempat, autonomik. Ini terdiri daripada jantung yang berdegup melaju, berdebar, sentiasa mahu terkencing, sakit perut. Yang terakhir, tingkah laku. Tingkah laku ini yang merangkumi yang tingkah laku yang agresif, kejam, mengelak nak jumpa dengan orang ramai di mana-mana tempat dan situasi. Ini dibuktikan oleh kajian Cabra. Dalam kajian senderasan pula, terhadap 983 orang responden dalam kalangan pelajar di Malaysia telah mendapati 20.4%, 6.6% dan 2.8% pelajar mengalami kebimbangan di tahap minima kepada sederhana, sederhana kepada teruk, teruk dan kepada sangat teruk. Kesemua faktor tadi, antaranya umur jantina,
bidang atau kos dan kondisi kewangan, mempunyai hubungan signifikan dengan tahap kebimbangan. Stresor utama adalah kerana keuangan, pembelajaran atas talian, online kelas, ketidakpastian tentang prestasi akademik, jawab tapi tak tahu dapat markah berapa, macam tu. Graduasi, bila nak boleh graduasi ni secara face to face, contoh macam tu. Dan juga prospek kerja masa depan, aku boleh kerja apalah nanti ni dengan sijil aku sekarang, macam tu. Dan kajian ini telah disokong oleh baloran yang didapati majoriti pelajar menunjukkan simptom kebimbangan semasa lockdown PKP, di mana sebanyak 62.4% mengalami kerisauan mengenai sumber makanan dan keuangan, manakala 54% pelajar elak kontak sosial dan dengan perjumpaan besar. Jadi, apakah itu teori Rational Emotive Behaviour Therapy, REBT? Ianya adalah teknik atau terapi yang digunakan dalam sesi kaunseling yang diasas oleh Albert Ellis. REBT juga dikenali sebagai terapi ABC, di mana mengandaikan manusia sebagai penilai, perunding dan pengawal diri. Dalam teori ini, gangguan emosi adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Manusia dikatakan lahir dengan satu potensi untuk berfikiran secara rasional atau tidak rasional. Manusia juga sendiri yang menyebabkan dirinya berasa terganggu, dan gangguan itu bukanlah disebabkan oleh sumber-sumber luaran, tetapi daripada individu itu sendiri. Dan ini telah dibuktikan dalam kajian Dryden dan Bernard pada tahun 2019. Ellis juga menyatakan manusia boleh membangkitkan pemikiran, emosi dan tingkah laku disfungsi. Contohnya obsesi, kecelaruan, panik, depresi, kebimbangan, kritikan diri dan benci diri. Maka oleh itu, terapi REBT ini sebenarnya ialah satu pendekatan pengajaran yang dapat menolong individu mencapai satu perubahan dalam pemikiran untuk membolehkan mereka mengawal bagaimana mereka alami emosi secara sihat atau tidak sihat. Jadi, peranan kaunselor atau facilitator adalah untuk fokuskan kepada penghapusan respons emosi dan pemikiran tak rasional dengan secara rasional, mencabar kepercayaan dan berikan klien pentaksiran yang lebih realistik dalam usaha mengubah pemikiran emosi dan tingkah laku yang disfungsi. Menurut Dryden dan Bernard pada tahun 2019, teori REBT telah didapati digunakan secara meluas dalam sesi kaunseling atau terapi di kalangan klien yang pelbagai, antaranya kepada warga tua, golongan kanak-kanak, golongan pelajar, golongan OKU, LGBT dan lain-lain. Kajian oleh Muntiah pada tahun 2019 mendapati REBT mampu kurangkan kebimbangan pelajar terhadap subjek matematik dengan menyangkal pemikiran tidak rasional mereka bahawa matematik sukar difahami. Dan pelaksanaan ini telah dilaksanakan dalam bentuk kaunseling kelompok sebanyak 5 sesi. Kajian lain oleh Turner and Barker pada tahun 2013 juga mendapati REBT mampu atasi kebimbangan di kalangan atlet sukan kriket, di mana pemikiran tidak rasional telah mengakibatkan kebimbangan dan menyebabkan prestasi menurun. Ada yang tarik diri, ada yang alami burnout dan ada yang mengalami masalah emosi negatif dan yang lain-lain. Dan kajian ini telah disokong oleh kajian Wood and Woodcock pada tahun 2017 yang telah dibuat ke atas atlet muda dalam sukan tenis. Seterusnya kita lihat dengan metod kajian yang didapati. Metod kajiannya berbentuk kualitatif yang menganalisis dokumen daripada sumber buku dan artikel-artikel yang lepas. COVID-19 ini melahirkan pemikiran kebimbangan, antaranya bimbang dijangkiti, bimbang akan kematian, dengan stigma lagi masyarakat kepada pesakit yang dijangkiti, kontak rapat mereka bimbang tak dapat jaga orang yang tersayang dan tak dapat sara keluarga ataupun tak cukup duit. Menurut Chabra pada tahun 2020, dalam kajiannya, wabak ini hasil daripada kebimbangan kerana dipenuhi dengan ketidakpastian.
Oleh itu, automatiknya pemikiran negatif yang membawa kepada pengherotan kognitif. REBT adalah teori yang menekankan kepentingan ubah emosi negatif yang tidak sihat kepada emosi yang sihat, di mana dapat membantu mencapai matlamat, bukan semata-mata kurangkan kebimbangan sahaja. Hal ini, para pengkaji telah merangka jadual aplikasi teknik A, B, C, D dan E dalam REBT ini. Yang pertama, B adalah pemikiran tidak sihat, iaitu belief. Klien yang mungkin wujud berdasarkan A, iaitu crisis activity event, iaitu krisis COVID-19 yang melanda kini hingga akibatkan C, iaitu kesan kepada pemikiran dan tingkah laku yang lahirkan kebimbangan. C bermaksud consequence, feelings dan behavior. Bermakna terapi ini kaunselor perlu bersama-sama klien berbincang dan kenal pasti secara menyeluruh. Jadi klien perlu tunjukkan hubungan antara B dengan A dan hubungan B dengan C, serta hubungan tidak langsung antara A dengan C yang berpunca daripada B. Klien perlu didedahkan bahawa sistem kepercayaan dan pemikiran negatif sedia ada perlu dihujah dan dicabar agar dapat digantikan dengan pilihan lain, iaitu bentuk sistem kepercayaan baru yang lebih terbuka dan realistik. Proses ini perlu usaha kolaboratif kedua-dua pihak yang bersifat terbuka dan menerima pandangan antara satu dengan yang lain. Setelah D tadi, iaitu pemikiran dan emosi dipertikaikan dan diganti seterusnya, boleh dibincang pula dengan E, iaitu bagaimana perubahan pemikiran boleh bawa kepada emosi baru yang lebih sihat, produktif dan bahagia pada musim COVID ini. Dan diingatkan, proses menyangkal pemikiran klien perlukan tahap kognitif atau kreativiti yang agak tinggi bagi kaunselor dan juga penerima kognitif klien itu. Kesimpulan yang boleh dikongsi berdasarkan perkongsian sebentar tadi, pandemik memang memberi tekanan kepada semua pihak dan mampu akibatkan kebimbangan, malahan sehingga kini angka jangkitan kematian semakin meningkat. Maka semua masyarakat perlulah peka dan bersama-sama dalam menangani isu kesihatan mental yang semakin memburuk di samping kita menjaga fizikal kita. Akhir sekali, kajian yang dilakukan ini telah dibincangkan salah satu kaedah terapi yang diharapkan dapat membantu mengatasi kebimbangan dengan ilustrasikan practicality langkah-langkah A, B, C dan E dalam teori Rational Emotive Behaviour Therapy. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.